Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, semua boleh bersedia, boleh buka kamera, bersedia dengan buku matematik, alat tulis dan semua. Semuanya lah yang berkaitan matematik. Hai semua, sihat ke? Dah makan? Dah makan malam dah? Dah. Makan apa malam ni? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Kadang-kadang saya pun makan nasi goreng juga malam-malam. Maksudnya nasi goreng buat kat rumah lah. Kadang-kadang nasi goreng kita buat pagi kan. Nasi goreng pagi. Kadang-kadang buat juga malam. Okay. So hari ni kita buat tajuk barulah. Tajuk bab 8. Bab 8 tajuk apa? Bab 8 graf fungsi. Graf fungsi, okay. So graf fungsi dah belajar dah kat sekolah? Dah belajar ke belum di sekolah? Dah. Semua dah? Dah, Cik. Dah belajar dah. Okay, semua dah. Okay, alright. Tajuk graf fungsi ni tak banyak pun. Tajuk graf fungsi tak banyak pun. Sekejap, saya share screen. Kita masuk bab baru hari ni, iaitu graf fungsi. Saya buka satu device hari ni sebab takut ada, kalau buka dua device kadang-kadang dia jadi disconnected macam tu. So saya buka satu je lah. Dan kalau in case saya terkeluar, tiba-tiba hilang slide ke apa, tiba-tiba saya senyap, tolong contact through WhatsApp teruslah. Segera. Okay, baik. So yang hari ni bab 8 Bab 8 iaitu graf fungsi. Jadi untuk graf fungsi ni kita belajar berkaitan fungsi lah. Okay, dalam tajuk fungsi ni kita belajar image, objek, domain, kodomain, julat dan hubungan, jenis hubungan. Lepas tu kita ada rajah anak panah, rajah graf, pasangan tertib, macam tu. Okey, baik. So, okey, first kali kita kenal macam mana fungsi tu. Okey, fungsi tu dia hubungan yang mana setiap input mempunyai satu output. Okey, fungsi dulu Saya tulis maksud fungsi. Kalau soalan ditanya apakah maksud fungsi, so awak kena tulis sebiji macam ni lah. Ataupun kita kata fungsi ni dia nak awak tulis ada perkataan input, ada perkataan
satu output. Hubungan yang mana setiap input mempunyai hanya satu output. Mempunyai hanya satu output. Mempunyai hanya satu output. Apa maksud dia? Mempunyai satu input, satu output ni. Okay, so dia macam input. Input tu yang kita masukkan. Input tu ialah apa yang kita masukkan. Dan output tu ialah hasil. Output tu hasil. Macam awak belajar fizik ke kan, ada bateri. Bateri input, output. Lepas tu apa lagi? Dalam mana-mana tajuk lah. Input tu ialah kita letak sesuatu yang asal lah. So output ni ialah hasil. Output ni ialah hasil kan. Output tu yang asal letak. Okay, letak lepas tu dapat output. Okay, baik. So dalam tajuk fungsi ni kita boleh wakilkan fungsi dalam bentuk graf. Boleh juga dalam bentuk rajah anak panah. Okay, rajah anak panah. Rajah anak panah. Dan satu lagi ada pasangan tertib. Pasangan tertib. Graf, rajah anak panah, pasangan tertib. Okay, contoh fungsi dalam bentuk graf. Okay, contoh fungsi dalam bentuk graf. Graf, okay, mesti ada paksi X, paksi Y lah. Kan, paksi X, paksi Y. So, contoh dekat sini, ni apa-apa X, sini apa-apa Y. Lepas tu dia letaklah 0, 1, 2. And then sini dia letak 0, 10, 20. Untuk paksi Y, 0, 10, 20. Untuk paksi X, 0, 1, 2. Okay. So, dia dia letak titik dekat sini, titik. Sini titik Lepas tu dia letak titik dekat sini. So kita nak baca dia, titik sini kita baca paksi X dulu kan. 1, 10. Sini pun 2, 20 kan. 1, 10, 2, 20. So ini kita wakilkan dalam bentuk graf lah ni. Ni kita wakilkan dalam bentuk graf. Okay, titik ni ialah 1, 10, 2, 20. Ni dalam bentuk graf. Okay, kalau rajah anak panah dibagi macam ni. Ni input, sebelah ni input. Okay, sebelah ni output. Ini output. Okay, ini. Okay, kalau untuk graf ni paksi X ni input lah. Ini input dan sini mesti output. Okay. Dan sini input, sini output. So 1, 2, kita refer graf yang ni juga lah kan. Kalau 1 dia pergi dekat 10. So saya letak sini 10. 2 saya letak 20. So rajah anak panah dia jadi 1 pergi 10, 2 pergi 20. Ni bentuk gambar rajah anak panah. Okay, gambar rajah anak panah. Seterusnya dibagi dalam pasangan tertib. Okay, pasangan tertib, ordered pair. Ordered pair. Bahasa Inggeris ordered pair. So ordered pair ni dia letak dalam bracket di mana ada pasangan-pasangan dia lah. 1, 10. Okay, 1 pasangan dia 10. So dekat sini first tu input, yang kedua tu output. Dan yang kedua 2, 20. So ini yang first ni input, yang kedua tu output. So, lepas tu tutup bracket. Input, output, macam tu. Ini kalau pasangan tertib lah. Okay, so gambar rajah fungsi tu ada 3 ni. Graf, rajah anak panah atau pasangan tertib. Untuk graf tu dia boleh lukis dalam bentuk macam ni. Ada paksi X, paksi Y. Dan boleh juga dibagi dalam graf juga. Cuma dia bagi grid lah. Dibagi grid. Okay, grid. Maksudnya dia letak grid. So senanglah awak nak baca kan. Nak baca
nak baca titik dia tu kalau dia bagi grade. Okay, so seterusnya dalam fungsi ni awak kena tahu dia ni ada image, dia ada objek. Dia ada image. Dia ada domain. Okay, dan dia ada codomain. Dan dia ada julat. Okay. Image, objek, domain, codomain, julat. Okay, yang 5 ni awak akan belajar sampailah tingkatan 5. So make sure awak fokus. Okay, untuk objek tu ialah semua objek tu semua input. Okay, objek ni semua input yang mempunyai output. Semua input yang mempunyai output. Okay. Semua input yang mempunyai output. Saya bagi gambar rajah dekat sini. Gambar rajah anak panah lah. Saya letak gambar rajah anak panah. Contohnya 8. Empat, 8, 12. Okey, 4, 8, 12. Lepas tu, dua, 4. Okey, ataupun, 4, 16 lah. Okay, 4, 16. Okey, so, ini set A, ini set B. So, okey, 4 dia padankan dengan, okey tak ada, 8 dia padankan dengan 4, 12 pun dia padankan dengan 4. Okey. So, dekat sini, objek dia yang mana? Objek dia yang mana? Saya tulis, objek ialah semua input yang mempunyai output kan? So, mana objek dekat sini? Okey, awak kena ingat, input tu ialah A kan? Sini ialah input. A ni ialah input. B tu output. So, dekat mana objek? Objek akan berada dekat input. Objek akan berada dekat input. So, input yang mempunyai input yang mempunyai output. Objek ialah input yang mempunyai output. So, maksudnya 8 dengan 12. Okey? 8 dengan 12. So, objek dekat sini ialah 8 dengan 12. Objek ialah 8 dan 12. Koma 12 ke tulis dan pun boleh. Mana-mana lah. Okay, selain tu image. Image ialah semua output yang mempunyai input. Okay, semua output yang mempunyai input. Okay, semua output yang mempunyai input. So, image kita ialah dekat sini semua output image. So, 4 dengan 16. Tapi dia kata yang mempunyai input. So, 4 sahajalah. Seterusnya domain. Okey, domain. Macam mana nak kenal domain? Okey, senang je. Domain paling senang. Dia adalah semua input. Semua input. Dan tulis dalam bracket. Okey, tulis dalam tata tanda set.
Tata tanda set. Tata tanda set. Okey. Okey, untuk kodomain, saya tulis terus. Kodomain tu ialah semua output dan ditulis dalam tata tanda set. Okey. Tata tanda. Tata tanda set. Macam tu. So, domain kita dekat sini ialah domain kita. Semua input. So, sini input tulis dalam tata tanda set. Macam mana tata tanda set tu? Okay, so macam ni lah bracket. Tapi bukan yang bracket yang macam ni. Yang ni salah. Yang ni yang betul. Okay. Ni tata tanda set ni. Set notation. Kalau bahasa Inggerisnya set notation. Domain ialah nombor apa? Input. So, semua input. 4, 8, 12. 4, 8, 12. Semua input. Untuk kodomain, semua output. Okay, kodomain ialah semua output. So, semua output 4 dengan 16. Okay, seterusnya julat. Julat ialah semua image lah. Saya tulis semua image. Okay. Julat ialah image yang ditulis image dan. Okay, image dan ditulis dalam tata tanda set. Tata tanda set. So, julat kita ialah image. So, mana image kita? Image kita ialah semua output yang mempunyai input. 4. So, 4 macam ni lah. Tulis dalam bracket 4. Macam tu je. Okey, boleh faham? Faham ke? Ada soalan? Tak ada Okey. Seterusnya, bila kita dah kenal mana objek, mana image, mana domain, kodomain tu, kita akan tengoklah jenis hubungan. Okey, jenis hubungan. Tapi macam ni, sebelum saya masuk kepada jenis hubungan, okey, kita buat latihan objek, image, domain, kodomain dululah. 9.30 nanti kita masuk pasal jenis hubungan. Okey, so untuk latihannya, kita buka buku fokus. Okey, inilah yang saya maksudkan tadi. Rajah anak panah yang macam ni. Okey, ni graf. So, yang ni pasangan tertib. Okey, tengok pada contoh 1. Contoh 1. Okey, dia kata jenis hubungan. Okey, jenis hubungan tu saya tak bagi tahu lagi macam mana. Wakilkan hubungan tersebut dalam pasangan tertib. So, pasangan tertib daripada gambar rajah.
daripada gambar rajah anak panah tukar kepada pasangan tertib. Okey, just awak kena tahu je lah mana input, mana output dia. Sini input kan, sini output kan. So, kalau contoh input 3 pergi ke mana? 9. 3 ke 9. So, mesti ada lah 3, 9. Okey, 3, 9 kat sini. Lepas tu 2. 2 pergi dekat 4. So, mesti ada 2, 4. Lepas tu negatif 3 pergi ke 9. So, mesti ada negatif 3, 9. Macam tu je pasangan tertib. Senang kan? Lepas tu nyatakan julat. Nyatakan julat. Okey, julat tu saya bagi tahu tadi. Julat ialah image dan ditulis dalam tanda tanda set. Julat tu kita ingat dia adalah image. Bezanya di dalam bracket tanda set tu. Okey, so untuk julat image kita dekat sini ialah 9 dengan 4. So kita tulislah bracket 9 dan 4. Macam tu je. Bracket 9 4 ataupun bracket 4 9. Mana-mana pun boleh. Contoh seterusnya. Oh, dah habis dah. Okey. Kalau dah habis, okey, saya masuk teruslah. Jenis hubungan Jenis hubungan dalam fungsi ni. Okey, jenis hubungan. Okey, kita dalam graf fungsi, graf macam ni lah. So kita ada 4 jenis hubungan. Hubungan kita ada 4. Kita ada 4. Yang pertama 1 kepada 1. 1 kepada 1. 1 to 1. Okey, 1 to 1. 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1. Sekejap, bahasa Inggeris 1 to 1 lah. Kalau bahasa Melayu mungkin tak ada dash lah. Kalau bahasa Inggeris ada dash kan. Okey, bahasa Melayu tak ada dash. 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1 ni contoh graf kita macam contoh yang tadilah. Macam contoh ni graf kita. Ni graf kita macam ni. So maksudnya 1 pergi 10, 2 pergi 20. So 1 input pergi ke 1 output. 1 input pergi kepada 1 output. Contohnya gambar rajah anak panah. 1 dengan 2. Lepas tu dia pergi dekat 2 dengan 3 contoh. Okay, tukar-tukar. Dia pergi dekat, terbalikkan je lah. Okay, dia pergi 1 ni dia pergi ke 2, 2 pergi ke 3. Okay, 1 pergi ke 2, 2 pergi ke 3. Maksudnya 1 input pergi kepada 1 output kan. Okay, 1 input pergi kepada 1 output. So yang tu kiranya 1 kepada 1. 1 input pergi kepada 1 output, maka hubungan dia ialah 1 kepada 1. Okey, kalau hubungan 1 kepada banyak. 1 to many. 1 kepada banyak. 1 to many. So contoh kalau guna gambar rajah anak panah 1, 2. Lepas tu 1 to many tu maksudnya 3, 2.
Okey, lepas tu dia bagilah 1 pergi ke 3, 1 pergi ke 2. 1 pergi ke 3, 2 pergi ke 2. Lepas tu dia buatlah 2 tu dia pergi dekat 3 sahaja. Okey. So nampak tak? Nombor 1, input 1 tu dia pergi dekat 2 output. 3 dengan 2. Okey. 1 pergi dekat 3. Tengok 1 pergi dekat 3. 1 lagi dia pergi dekat 2. So maksudnya 1 input pergi kepada 2 input. 2 atau lebih. 1 input pergi kepada banyak input lah. 1 input pergi kepada banyak input. Okey, kalau kita tengok nombor 2, input nombor 2 pergi kepada 3 sahaja kan? Kiranya 1 input pergi dekat 1 input kan? Okey, betul. Tapi kita pilih kepada yang banyak lah. Memang dia ada 1 input ke banyak. 1 kepada 2. Kemudian yang ni 1 kepada 1 kan? So kita pilih 1 kepada banyak lah. 1 kepada banyak. Okey. Seterusnya, banyak kepada 1 dulu. Okey, kita tengok banyak kepada 1. Hubungan banyak kepada 1 contohnya hubungan banyak kepada 1 contohnya 1 pergi ke 3, 2 pun pergi ke 3. Lepas tu okey 2 ni dia pergilah juga kepada 2. Okey. Contoh. Okey, so nombor 1 ni pergi dekat 3 kan? Okey, betul lah. 1 kepada 1 kan? Lepas tu 2 ni dia pergi dekat 3 juga. 2 pergi dekat 3 juga. Tak dia dah pergi dah kat 3. So 2 pun pergi dekat 3 juga. Maksudnya dia daripada banyak kepada 1 lah. Okey. Banyak anak panah ni, banyak input pergi kepada 1 output. Okey. Banyak input pergi kepada 1 output. Walaupun dia ada 1 input nombor 2 ni pergi kepada 1 output. Tapi kita kira hubungan dia ialah banyak kepada 1 lah. Banyak input kepada banyak input pergi kepada 1 input. Banyak input pergi kepada 1 output. Walaupun dia ada 1 tapi kita pilih yang banyak. Kalau ada banyak maka dipilih banyak. Okey. Lagi satu apa dia? Yang keempat. Banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. 1 kepada 1. 1 kepada banyak. Banyak kepada 1. Last sekali banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak ni contohnya contohnya 1 pergi ke 2, 2 pun pergi ke 2. Okey. Kemudian 2 ni dia pergi dekat 3 juga. Okey, tengok Yang first ni 1 pergi dekat 2 kan. Lepas tu 2 pergi dekat 2 juga. So maksudnya daripada sini banyak input pergi ke 1 input. Banyak input pergi kepada 1 input. Okey. Banyak input, 1 output. Banyak input, 1 output. Okey. Kemudian tengok yang ni pula. Sini. Ada satu lagi. So yang ni 1 input pergi kepada banyak output. 1 input pergi kepada banyak output. Okey. So kita pilih banyak tadi. Banyak kepada banyak. Okay. Gabungan lah kiranya. Dia ni boleh jadi gabungan 1 kepada banyak.
satu kepada banyak dengan banyak kepada satu. Gabungan dua tu dapat banyak kepada banyak hubungan dia. Okey? Ni jenis-jenis hubungan lah. Dan untuk fungsi hanyalah fungsi ialah maksud fungsi tadi. Pergi balik kepada maksud fungsi. Setiap input mempunyai satu output kan. Setiap input mempunyai satu output. Kiranya dia hanya pergi kepada satu output. Mana yang pergi kepada satu output? Satu kepada satu, banyak kepada satu. So fungsi kita kira satu kepada satu. Hubungan dia mesti satu kepada satu. Lepas tu fungsi juga banyak kepada satu. Asalkan setiap input tu mempunyai satu output. Setiap input tu, tak kisahlah dia ada berapa input pun, tapi dia pergi kepada satu output. So dia adalah fungsi. Jenis hubungan ada 4, tapi untuk fungsi satu kepada satu dan banyak kepada satu sahaja. Okey, boleh faham? Okey. For example, this one lah. Nombor 1 ni, nyatakan kodomen julat bagi setiap hubungan yang berikut. Okey, saya tak nak 3 ni, saya nak 5. Okey, saya nak 5. Awak kena tahu 5. Bagi jawapan dekat saya, mana objek, mana image, A objek, B image, C kodomen, D kodomen dan E ialah julat. Okey, saya nak 5 benda. Contoh, okey kita pergi pada contoh dulu. Contoh yang ni, domain. Okey, saya kata domain tadi ialah semua output. Okey, domain ialah semua output. So domain ialah semua input. Semua input. So, input kita 0, 1, 2, 3. So, tulis dalam bracket. Tu je. Kodomen. Okey, kodomen kita ialah semua output. So, 2, 3, 4, 5, 7. Tu je lah. Tulis dalam bracket. Tak tulis bracket, salah awak. Okey, tak tulis bracket, salah. Memang salah. Tak tulis bracket, tak dapat markah langsung. Okey. Hati-hati jawab. So, untuk julat ataupun range. So, julat ni ialah image. Kodomen tu semua output kan? Kalau julat tu ialah image. Image, lepas tu tulis dalam bracket. So, sebelum buat julat tu, sebab tu saya nak tulis. Saya nak awak buat. Apa itu objek, apa itu image. Objek kita dekat sini, semua yang mempunyai output. So, 0, 1, 2, 3. So, nampak tak beza dia dengan domain? Dia tak ada bracket. So, kalau awak tak tulis bracket untuk domain, salah. Sebab dia kira
menjawab untuk objek. Salah lah kalau tak tulis bracket kalau domain. Okey. Lepas tu image. Image tu ialah kodomain tapi yang mempunyai objek. So maksudnya image tu ialah 2, 3, 4, 5. Tu image. Dan kalau julat maksudnya 2, 3, 4, 5. Ambil yang ni, ambil image, buat dalam bracket 2, 3, 4, 5. Okey. Faham? Okey, lepas tu saya nak awak tulis. Apakah hubungan? Okey. 1, 2, 3, 4, 5 lagi satu hubungan hubungan. Okey, kalau nombor 1 ni simple lah kan. Nombor 1 ni mesti hubungan 1 kepada 1. Okey, so try jawab nombor 1. Saiful Badri ada nak tanya soalan ke? Sebab buka mic tu macam ada soalan ke? Tak ada lagi. Okay, buat domain, kodomain, julat, objek, image dan hubungan.
Kalau ada soalan tanya. Wafi okey? Okey, cikgu. Okey, boleh teruskan dengan nombor 2. Kalau siapa dah buat nombor 1, dah boleh teruskan nombor 2. Sama, objek, image, domain, kodomain julat, lepas tu hubungan. Mungkin boleh hantar dulu yang first, lepas tu boleh teruskan nombor seterusnya. 2 dan 3 lah. Ingat ya, tulis bracket untuk domain, kodomain dan julat. Tak ada bracket, kira salah.
Ya, buat nombor 2 dan 3. Okay, so nombor 1. Nombor 1 objeknya ialah 496 input 496 input. So 4916. Image kita ialah output. Image yang ada input saja, yang ada pasangan je. So kiranya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Siapa masukkan 1 salah. 2, 3, 4. Lepas tu domain. Okay, domain ialah semua objek. Semua input. 4, 9, 16. Dan codomain ialah semua output. Dan julat ialah semua image. 2, 3, 4. Hubungan, okey, hubungan simple lah. 1 kepada 1. Okay, nombor 2 objek. Objek kita ialah -2, -1, 1, 2. Dan image kita ialah 1, 4, 1, 4 sahaja. Okay, 1, 4 sahaja. 1,4. Ataupun 1 dan 4. 1,4. Okey, tak kisahlah tulis macam mana. Dan jangan tulis kurungan lah. Jangan tulis bracket tu. Bracket yang macam saya tulis tu lah. Jangan tulis bentuk macam tu. Okey, dan domain, kodomain julat tu maksudnya dalam bracket. Okey, bracket tu pun mesti dalam bentuk macam ni. Kalau awak buat macam ni, salah. Okey, kena buat dalam bracket tu. Simbol yang ni. Dah siap nombor 2, teruskan nombor 3.
Okey, nombor 2. Nombor 2, objek kita -2, -1, 1, 2 kan. Image kita 1, 4. Lepas tu domain semua input lah. Okey, tulis dalam bracket, okey. Tulis bracket pun macam ni lah. Sebiji macam ni. -2, -1, 1, 2. Okey, kodomain semua output 1, 4, 9. 1, 4, 9. Lepas tu julat kita. Okey, julat ni saya terangkan untuk julat. Agak ramai yang salah untuk soalan julat. So, julat dekat sini. Okey, tengok pada 1 dulu. -2 pergi dekat 4 kan. -2 pergi dekat 4. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat 4 tu dia ada beranak panah kat lain lagi. Ada yang pergi dekat 4 juga. So, -2 dengan 2 pergi ke 4 -2 pergi 4, 2 pun pergi 4. Okey. So next, -1 pergi dekat 1, 1 pun pergi dekat 1. Kiranya maksudnya ni, dia ni kan banyak pergi ke 1. Banyak input pergi ke 1. Yang ni pun sama. Banyak input pergi ke 1 output. Okey, banyak input pergi ke 1 output. Okey, lepas tu je lah kan. So hubungan kita ialah banyak kepada 1. Okey, banyak kepada 1 itu untuk hubungan. Hubungan kita ialah banyak kepada 1. Ada tak 1 kepada banyak? 1, ada tak 1 dia keluar 2? Dia keluar 2 anak panah. Daripada input ni dia keluar 2. Tak ada kan? Tak ada. Semua pergi 1. Semua pergi dekat 1. Maksudnya tak ada lah. Dia tak ada yang daripada 1 input ni dia keluar 2 anak panah. Tak ada. So maksudnya banyak kepada 1 lah. Tak ada yang banyak kepada 1. So kita terima hubungan kita ialah banyak kepada 1. Dan julat ni tak adalah ambil image 1, 4. Tulis dalam bracket 1, 4. Okey, ingat sampai bila-bila cara kita tulis tu. Okey, nombor 3. Objek kita yang mana? Objek mestilah paksi X. Objek kita mestilah paksi X. So, objek dekat sini ialah kosong. Tak perlulah, ambil sini je. 12, 24, 36, 48. Okey, 12, 24, 36, 48. Itu untuk objek. Sebab objek kan semua yang ada pasangan dia. Semua yang ada output. So, 12 ada. 24 pun ada. 36 pun ada. 48 pun ada. So, kita tulis semualah. Lepas tu image. Okey, image. Image ialah output yang ada input. Output yang ada input. Contoh, berapa kat bawah ni? 3. Okey, 3 ni ada input kan? Ada input. So, 6 pun ada input juga. 9 pun ada input. So, image kita ialah 3, 6, 9. Okey, 3, 6, 9. Image. Okey, so domain. Domain tu semua objek lah. So, kat sini kita salin balik je lah kan. 12, 24, 36, 48. Lepas tu, kodomain 3, 6, 9. Simple. Okey, julat pula. Alright, julat pula. Sama jugalah kita tengok ada tak dia 1 kepada apa. Cuba kita pergi dekat objek kan 12. Okey, 12 ni dia ada 3, dia pergi dekat 3, dia pergi dekat 6. Maksudnya
Satu input, satu kepada banyak. Satu kepada banyak, okey. Satu kepada banyak, okey. Lepas tu 24, satu kepada banyak juga. 36, satu kepada banyak juga. 48, satu kepada banyak juga, okey. Seterusnya tengok kepada output pula. Output 3. 3 dia ni 3 banyak kan input dia. Input dia ada banyak. So dia kiranya input banyak maksudnya banyak ni 12, 24, 36 pergi dekat satu image 3. Okey. 12, 24, 36, 48 banyak objek, banyak input pergi dekat satu output iaitu 3. So nampak tak? 6 pun sama. Banyak input pergi dekat output 6. Dan nombor 9 tu hanya input 36 pergi dekat output 9. So kita ada banyak kepada 1 kan? Banyak kepada 1. Okey, first tadi kita ada 1 kepada banyak. So last kali hubungan kita banyak kepada banyak. Gabungan antara 1 kepada banyak kepada 1, maka dapatlah hubungan kita banyak kepada banyak. Many to many. Okay, julak ni yang ni lah. Julak tu image 369 . Okay. Tengah buat lagi ke? Nombor 3 ni? Okay, tak apa. Korang salin je soalan tu dulu nombor 3. Lepas tu nanti buat. Okay. Sebelum saya pergi dekat soalan B, kita buat soalan yang hubungan lah. Sebab hubungan tu penting. Kena ingat, adakah dia fungsi ke tak? Lupa nak bagi tahu. Patutnya dalam soalan tadi kena nyatakan adakah fungsi ke tak soalan tu. Contoh kan nombor ni. Ni A ni kan contoh. Okey, soalan contoh ni 1 kepada 1. Kalau output 1 maka dia ialah fungsi. Yang ni fungsi. Nombor 1 hubungan 1 kepada 1. So dia fungsi juga sebab output dia 1, so dia ni fungsi. Okay, kalau nombor 2 banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Satu output juga kan? Satu output maka dia ialah fungsi. Fungsi. Nombor 2 ni fungsi. Dan nombor 3 banyak kepada banyak maka dia bukan fungsi. Sebab dia pada banyak output. So dia bukan fungsi. Okay? Faham kan? Kalau awak dengar, insyaAllah awak faham. Macam mana result akhir tu? Result exam? Okey tak yang sebelum ni? InsyaAllah lah kan? Semua lulus kan? Lulus dapat C. B boleh? Alhamdulillah. Okay. Okey, seterusnya cuba buat soalan ni. Bagi tahu yang ni je. Nyatakan jenis hubungan. Tandakan
betul tandakan raib bagi hubungan yang merupakan fungsi. Nombor 1, apa? Ataupun okey, saya bagi gambar ni dalam grup. Awak boleh buat semua teruslah 1 hingga 8. Ni bukan homework, ni terus buat tau.
Okey, saya tunggu semua hantar dulu, baru kita bincang, okey? Saya bagi masa sampai pukul 10 je. Okey, yang dah siap, yang dah hantar, yang dah siap, okey boleh rehat dulu, pukul 10 kita jumpa. Tak payahlah, tak apa, pergilah minum air dulu ke. Okey. Okey, saya menjawab persoalan ada yang tanya pasal pasangan tertib nombor 6, 7, 8. 6, 7, 8 ni pasangan tertib lah ni. So nombor 6 ni kalau kita nak tahu hubungan dia, kita kena tahu. Kita macam senaraikan input output dia. Input tu yang first ni kan. Input tu yang depan. 1, 4 dengan 4. Contoh 1, 4 dengan 4. So output kita ialah 1, -2, 2. So kita tengok ada tak satu input pergi dekat satu input. Ada tak satu kepada banyak? Ada tak banyak kepada satu? Ada tak banyak kepada banyak? Tengok macam tu lah. Tengok ni input, ni output. Tengok pada input kisah. Katakanlah nombor 6 ni kan. Input kita 1, 4 dengan 4. So nampak tak? Dia ni 4, 4. Okey, 4, 4. Maksudnya dia mestilah banyak. Okey, 4, 4, 4. Banyak pergi kepada 1. Okey, so untuk soalan pasangan tertib, saya sarankan awak cuba lukiskan dalam gambar rajah anak panah. Lukiskan dalam gambar rajah anak panah. Macam sini input dia 1. Okey, 1. Lepas tu ada lagi 4. 4 kan 1, 4. Okey, macam ni. Lepas tu yang oren ni output kan. So 1 lagi -2 dengan 2. So awak cuba padankan dia. 1 pergi dekat 1. 4 pergi dekat -2, 4 pergi dekat 2. So nampak tak awak dah nampak ke belum hubungan dia? Okey.
Ikmal? Okey. Ikmal. Nombor 4 tu soalan graf kan? Soalan 4 tu soalan graf. Samalah juga kalau kita nak tahu input output dia. Sini ni input. Yang biru ni input. Yang orange ni input. Yang biru ni output. Okay, so kita tengoklah. Satu input pergi dekat berapa output. Kalau awak tak nampak dalam graf pun, sama juga awak boleh tukar kepada graf gambar raja anak panah. Boleh tukar kepada gambar raja anak panah. Contoh 6, 12, 18. So kita tukar kepada gambar raja anak panah. 6, 12, 18. Tukar kepada gambar raja anak panah. Output kita ialah 1, 2, 3, 4. Okay, nombor 4 ni. So 6 ni kan dia pergi dekat 1, 2, 3, 4. So 6 ni dia pergi dekat 1, 2, 3, 4. So nampak tak? Dia ni ialah satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Daripada 6 seorang dia pergi dekat banyak. Satu kepada banyak. Okey. Satu kepada banyak. Next. 12. 12 pergi dekat 1, 2, 3, 4. 12 pergi dekat 1, 2, 3, 4. Okey. Okay, satu kepada banyak juga kan? Lepas tu 18. 18 pergi dekat 1, 2, 3. So 18 pergi dekat 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 18 kan? And then daripada output 1 dia ni daripada 6, 12, 8. 1 ni daripada 6, 12, 18. Sorry. Betul lah. So daripada 1 ni, dia ni daripada apa ni? Banyak cabang ni kan? Banyak cabang kepada 1. Banyak kepada 1. Maksudnya banyak kepada 1. So kalau dalam macam ni, maksudnya awak akan pilih banyak kepada banyak lah. Nombor 2, 6, 12, 18. 6, 12, 18. Nombor 3, 6, 12, 18 juga. 6, 12, 18. Okay. Nombor 4, 6 dengan 12. 6 dengan 12. Okay. So banyak kepada 1. So last kali hubungan dia apa? Okay, dah pukul 10. Kita tengok siapa yang belum hantar, siapa yang dah hantar.
Okey, tengok dekat sini ada Haziq, okey, Haris, Wafi, Zarfan, Nuri, Nuri belum, Hanani, Lukman, Amira, Yazid. Okey, yang ni saya dah tengok dah ni. Okey, dah hantarlah tu, nama-nama tu dah hantar. Okey. Hanani, Hanani dah ke? Hanani dah, okey. Belum, ada baru 2 soalan. Okey. Okey, boleh hantar tau. Okey, saya bincang dulu nombor yang awal-awal ni, nombor 1. Nombor 1, kumpulan darah Ali, Siti, Ben, Lina. Pergi dekat darah O, A, B, A, B. Okey. So, Ali ni darah O. Siti darah B. Ben darah A. Lina darah AB. So, maksudnya satu orang pergi dekat satu kumpulan darah. Satu kepada satu. Hubungan satu kepada satu lah tu. Okey, so dia nak tahu fungsi ke tak? Fungsi ke tak? So kalau sini ni 1, kalau akhir dia 1, output dia 1, maka yes, dia fungsi. Okey, cek jawapan masing-masing. Nombor 2. Nombor 2. 3 gandaan 3. 3 gandaan 3 tu berapa? 3 gandaan 3. Gandaan. Okey, 3 ni pergi dekat 6. 3 juga dia pergi dekat 9. 3 pergi dekat 6. 3 juga pergi dekat 9. Maksudnya 5 pergi dekat 10. Okey, 3, 1, 3 pergi dekat 2 nombor. Pergi dekat 2 nombor, 6 dengan 9. So, kalau macam tu pergi dekat 2 nombor, lebih daripada 1, kita kira dia 1 kepada banyak lah. Yang ni untuk yang ni 1 kepada banyak kan. 1 kepada banyak. Dan untuk 5 ke 10 ni 1 kepada 1. Tapi kita pilih banyak lah. Kita pilih banyak. 1 kepada banyak. Okey. Okey. Dia fungsi atau tak? Okey. Kalau kita tengok dekat sini banyak. Output dia banyak. Maka dia bukan fungsi. Okey. Tak perlu tanda lah. Okey. Kalau awak belajar bahasa Inggeris, jawab dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Jawab dalam bahasa Inggeris. Tak apa. Tak perlu ikut. Ni. Kalau bahasa Inggeris kiranya one to many. One to many. One to one. Many to one. Many to many. Okey, nombor 3. Nombor 3 kuasa 2 sempurna. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Tu je. Tak ada dah kan. Okey, so dekat sini setiap nombor ni, setiap input pergi dekat satu output. So 1 kepada 1. So output dia 1, maka dia ialah fungsi. Okey. Nombor 4. Hubungan apa ni? Ni. Kiranya tadi, yang ni kan saya dah bincang tadi. Ni 1 banyak, ni pun banyak 1. So kita pilih banyak kepada banyak lah. Banyak kepada banyak. Apabila output banyak, maka dia bukan fungsi. Okey. Nombor 5. Nombor 5 ni kalau kita tengok dekat sini, dia ni input dia 1 pergi dekat 5. Input dia 2 pergi dekat 10. Input dia 3 pergi dekat 15.
Kalau kita tengok output pula 5, 1, 10, 2, 15, 3. So maksudnya dia ni hubungan 1 kepada 1 lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini output dia 1, maka dia ialah fungsi. Okay. Nombor 6. Nombor 6, okey, dalam pasangan tertib, okey, so better tukar kepada gambar rajah anak panah lah. 1, 1. 4 pergi dekat -2, pergi dekat 4, 2. So kalau kita nampak dekat sini, sini 1 kepada 1 dan yang ni 1 kepada banyak. So kita pilih yang ada banyak tu lah. 1 kepada banyak. So output kita banyak, maka dia bukan fungsi. Nombor 7. Nombor 7 kalau tengok dekat sini. Kalau macam ni dia tak nampak kan. Kalau saya suka tukar kepada bentuk gambar rajah anak panah lah. 3, 5. 4, 7. 5, 9, 6, 11. Okey, sama. 1, 1, 1 semua kan. Okey, so hubungan 1 kepada 1. Betul lah. Nombor 8. Nombor 8, 1, 10. 2 sama, pergi dekat sama. 5, 10 sama juga. 10, 10 sama juga ni. Nampak tak? Dia pergi dekat pergi dekat 1 output. 1, 2, 5, 10 pergi dekat 10 je semua. So kiranya dia ni banyak kepada 1. So kalau output dia 1, maka dialah fungsi. Okay, bahasa Inggerisnya many to one. Okay, faham kan? Okay, so next soalan. Pergi balik pada soalan yang atas tadi. Soalan B diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 5, 10, 15. Hubungan dari set P kepada set Q ialah darab 5. Darab 5. Wakilkan fungsi ini. Dia nak suruh tulis dalam pasangan tertib. Tengok sini ya. Bagi faham ni. Pasangan tertib maksudnya kalau kita ada 1, 2, 3, 5, 10, 15. So 1 ni dia nak hubungan ni ialah darab 5. Hubungan dia darab 5. So 1 input darablah dengan 5. Hubungan dia adalah darab 5. So input darab dengan 5. 1 pergi dekat 5 kan. Okay, 1 pergi dekat 5. Okey, buka ni. Mesti ada pasangan tertib, mesti ada bracket yang ni. Tanda set, lepas tu buka bracket. Okey, mesti ada input dengan output, baru tutup. Lepas tu koma, buka lagi. Ada lagi tak? Lepas tu 1 kan. Okey, 2. 2 darab dengan 5. 10. Ada tak 10? So ada. So 2, 10. Lepas tu 3. 3 darab 5. Ada tak kat sini? 15. Ada kan? Okey, so 3, 15. So habis tutup kurungan. So pasangan tertib kita yang ni lah. Okey. So untuk jadual, kalau dalam bentuk jadual, P kita ialah 1, 2, 3. So Q kita kalau P darab dengan 5, maka kita dapat 5. Kalau 2 darab 5, 10, 3 darab 5, 15. So semua tu ada dalam Q. Okay. Okay, graf nombor 3 graf. 3 graf ni, so kita first kali kena lukis paksi X, paksi Y lah. Kena lukis.
dia apa? 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Kemudian 5, 10, 15. So tanda letak titik atau letak pangkah. Pangkah pun boleh. 1 pergi dekat 5, 2 pergi dekat 10, 3 pergi dekat 15. Okey. Boleh faham kan? Okey, persamaan. Persamaan ni susah. Macam mana 1 nak jadi 5? Darab 5 lah kan. 1 darab 5. Okey. So maksudnya persamaan ni kita tuliskan output Q. So Q tu ialah input darab dengan 5. Macam tu. Tu daripada persamaan. Okey. Persamaan Q ialah P darab dengan 5. So awak tulislah P tu ialah apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sahaja. Macam tu. Okey, boleh faham? Ada 15 minit. Okey, kita ada berapa minit saja lagi. So you can do this one. Okey, awak bagi jawapan A, B, C, D yang mana? Ni. Nampak tak? Sekejap. Ni nombor 1. 1 A, B, C, D. Pilih jawapan yang mana betul. Okey, saya bagi dalam grup juga, okey. Satu, dua, tiga. 3 soalan saja. Senang je. Dia tak perlu. Tak perlu. Raja tak perlu salin. Dia hantar je jawapan dekat saya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Sebab soalan objektif lah. So bagi macam awak jawab objektif lah.